Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini. Satu lagi berita yang menggemparkan seluruh Malaysia. Dipetik daripada sinarharian.com.my 8 Ogos 2022. Pemuda PAS dakwa ada pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS. Berita penuh. Shah Alam. Pemuda PAS mendakwa akan ada lagi pendedahan-pendedahan yang lebih mengejutkan selepas isu pendedahan mengenai satu skandal pembinaan kapal tempur pesisir pantai atau dikenali sebagai LCS. Ketua Pemudanya, Ahmad Fadli Syari, turut memberi bayangan bahawa isu itu akan muncul satu persatu selepas ini. Katanya, ada lagi pendedahan-pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS. Jangan bimbang, satu persatu akan muncul, katanya. Katanya lagi dalam kenyataan itu, fasten your seatbelt, pasang tali pinggang anda. Seperti kata pepatah, ambil mana-mana yang sempat. Dakwanya menerusi hantaran di Facebook beliau pada Isnin. Sebelum ini, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC melaporkan kajian daya maju due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd mengenai pembinaan LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM gagal mengesan masalah kewangan syarikat tersebut. Pengerusi PAC Wong Kah Wo berkata, hal ini dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion ringgit Malaysia kepada syarikat BNS bertentangan dengan surat perkeliling perbendaraan bilangan 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa ketika itu. Kahwo berkata perkara itu antara 9 rumusan yang diperoleh PAC menerusi prosiding berkaitan isu LCS. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sinarharian.com.my bertajuk Pemuda PAS dakwa ada pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS 8 Ogos 2022. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Semua komen anda amatlah dihargai. Selamat pagi Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian sekali lagi. Hari ini 3 hari bulan Ogos. Dah 4 hari bulan Ogos dah. 4 hari bulan Ogos. Tak lama lagi Najib Razak akan ditentukan keputusannya dalam SRC International Sdn Bhd. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru saja diterima satu dokumen yang sangat penting dan sahih menyatakan berapa sebenarnya kekayaan Najib Razak, berapa sebenarnya aset Najib Razak. Dan aset ini Najib Razak telah dedahkan sendiri dan ini telah diterbitkan di banyak tempat. Saya ambil berita ini daripada hmetro.com.my. Najib mendedahkan aset sebanyak 4.49 juta ringgit Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak telah mendedahkan aset yang dimiliki oleh beliau, antaranya adalah deposit kepada Amanah Saham Nasional Berhad ASN, beberapa lot tanah dan rumah serta kereta mewah iaitu Mercedes-Benz dan Bentley Continental Flying Spur yang kesemuanya dianggarkan bernilai 4.49 juta ringgit Malaysia.
Bekas Perdana Menteri itu telah membuat pendedahan berkenaan selepas SRC International dan sebuah anak syarikatnya iaitu Gandingan Mentari Sdn Bhd selaku plaintiff memperoleh perintah injuksi Mareva daripada Mahkamah Tinggi di sini untuk menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang bernilai sehingga 42 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, injuksi Mareva adalah perintah sementara yang mengekang Datuk Seri Najib Tun Razak selaku defendant daripada melupuskan sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. Berdasarkan dokumen yang telah diperolehi oleh pihak media hari ini, Najib Razak yang ketika ini berumur 69 tahun telah mendedahkan bahawa aset miliknya di dalam afidavit tambahan yang difailkan menerusi Tetuan Syafiq & Co pada 20 Julai yang lalu. Antara aset yang dimiliki oleh Najib Razak adalah lot dan rumah di Pekan, di Kuantan dan Genting Highland di Pahang serta di Semenyi Selangor yang keseluruhannya bernilai lebih kurang RM460,000 Malaysia. Selain itu, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Najib Razak turut memiliki 5 kereta, iaitu 4 Mercedes-Benz dan sebuah kereta Bentley Continental Flying Spur yang diperolehi sebagai hadiah lagi. Sebuah motosikal Honda EX5 dan motosikal Kawasaki yang diperolehi sebagai hadiah yang bernilai RM252,000. Selain itu, beliau turut memiliki wang tunai berjumlah 1.2 juta ringgit Malaysia di dalam akaun Afin Bank dan wang pelaburan dalam Amanah Saham Nasional Berhad berjumlah 2.5 juta. Perkara itu kemudian telah disahkan oleh peguam Najib sendiri, iaitu Muhammad Farhan Muhammad Syafi ketika dihubungi oleh media. Tuan-tuan dan puan, Muhammad Farhan turut memaklumkan prosiding hari ini di hadapan Hakim Datuk Amar Jed Singh ditetapkan untuk perbicaraan bagi permohonan untuk penangguhan prosiding kes saman SRC terhadap Najib. Ini kes saman. Banyak betul kes Najib ni. Bagaimanapun pihaknya menarik balik permohonan itu. Katanya, kami menarik balik permohonan itu dengan syarat untuk memfailkan pembelaan kami dalam tempoh 2 bulan, katanya. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 13 Oktober ini untuk pengurusan kes saman itu, katanya. Pada 24 Mac yang lalu, tuan-tuan puan, Pesuruhjaya Hakiman iaitu Datuk Muhammad Arif Amran Arifin yang membenarkan permohonan SRC dan Gandingan Mentari dalam saman SRC ke atas Najib. Ini saman bukan SRC yang Najib dah dikenakan penjara itu, bukan. Ini perkara lain. Mengarahkan ahli Parlimen Pekan itu untuk mendedahkan kepada peguam SRC secara bertulis aset beliau di dalam atau di luar Malaysia yang bernilai sehingga 42 juta dalam 30 hari selepas perintah itu diserahkan kepadanya. Muhammad Arif Imran turut mengarahkan Najib supaya tidak mengalih, tidak melupuskan, tidak mengendali atau tidak mengurangkan nilai asetnya di dalam dan di luar Malaysia itu sekitar sehingga 42 juta ringgit Malaysia sehingga keputusan akhir saman itu dikeluarkan. Najib juga dibenarkan mengeluarkan dan membelanjakan wang daripada sebuah akaun bank atau sumber lain yang tidak melebihi RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan guaman yang mahkamah ini menyatakan ia adalah termasuk dalam perintah injeksi Mareva mereka sementara diperolehi oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB. SRC adalah syarikat 1MDB dan Gandingan Mentari Sdn Bhd adalah anak syarikat milik penuh SRC. Memfailkan writ saman itu terhadap Najib pada 7 Mei tahun lalu, tuan-tuan dan puan. Mereka mendakwa bahawa Najib telah melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan memperoleh manfaat pribadi daripada dana SRC selain telah menyelewengkan dana berkenaan. Apa yang akan terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini? Yang pasti, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang duk kata kepada saya, nak kesian apa? Tapi saya manusia biasa. Saya memang kesian kerana pertama, saya tidak dapat nafikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada banyak jasa kepada rakyat Malaysia. Kerana itu saya rasa kesian dengan dia.
pada awal, pada pertengahan pentadbiran sangat bagus. Tapi akhirnya beliau telah terpalit dengan banyak kes 1MDB, penyelewengan wang, pengubahan wang haram, salah guna kuasa, pecah amanah, banyak lagi yang beliau sedang hadapi sekarang. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, berapa banyak Najib Razak perlu lalui di mahkamah? Amat banyak. SRC International, dia sudah pecah amanah, yang ini disaman jadi 2. Kemudian 1MDB Tenuh. Lepas itu adalah pengubahan audit, lepas tu di perbendaharaan negara, lembaga hasil dalam negeri, adui, pening kepala. Kalaupun Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dipenjarakan, dia akan tetap turun naik mahkamah juga sehingga kes 1MDB ini selesai. Tidak tahu bila boleh selesai, tapi kita percaya dengan kehakiman perundangan di negara Malaysia pasti akan membuat perbicaraan terbaik, adil, sama dan tidak berat sebelah. Saya percaya dengan mahkamah, saya percaya perundangan negara Malaysia antara yang terbaik di dunia. Jadi saya tidak ada apa-apa keraguan dengan perundangan Malaysia. Kalau Najib menang, tahniah diucapkan. Kalau dia kalah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, kena hadapi, itulah konsekuensi daripada perbuatan. Okey? Rakyat boleh memaafkan tapi tidak akan melupakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Belum hari kemerdekaan tapi bulan kemerdekaan, dan pada bulan September nanti untuk Hari Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.